Terima kasih Dewan dan Kementerian memberi peluang kepada Bakri tanya soalan kedua. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan pertanyaan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kementerian pada tarikh 3 hari bulan November dan Yang Berhormat Rantau Panjang pada tarikh 17 November kerana ada persamaan. Sila Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, Angkatan Tentera Malaysia telah lama menjalinkan kerjasama pertahanan yang berbentuk latihan ketenteraan bersama dengan Amerika Syarikat melalui Memorandum of Understanding yang telah ditandatangani pada 22 hari bulan Jun 1990 lagi. Di bawah MOU ini, beberapa siri latihan telah diadakan pada setiap tahun bersama Angkatan Tentera Amerika Syarikat yang telah banyak memberi manfaat yang berguna terutamanya kepada anggota ATM dari segi peningkatan profesionalisme, kemahiran, kepakaran dan perkongsian keilmuan serta teknologi terkini dalam bidang ketenteraan. Berkenaan dengan penawaran kemudahan pangkalan tentera laut Sabah untuk menempatkan pesawat P-8 Poseidon milik Amerika Syarikat, pihak kerajaan menafikan sekeras-kerasnya akan kenyataan berkenaan. Malahan pangkalan tentera laut di Raja Malaysia pada masa ini tidak mempunyai kemudahan pun untuk menempatkan pesawat jenis berkenaan di Sabah. Kebenaran untuk makluman Dewan, pesawat mana-mana negara, termasuk tentera Amerika Syarikat untuk berada di Sabah, pihak berkenaan atau negara yang berkenaan perlu membuat permohonan kepada pihak berkuasa Malaysia, iaitu ke pihak Kementerian Luar Negeri di mana kajian teliti akan dibuat sebelum sesuatu kebenaran diberikan. Sesuatu kelulusan dibuat berdasarkan case by case dengan izin, seperti mana yang telah dilaksanakan semasa misi mencari dan menyelamat MH370 di kawasan Laut Cina Selatan dan juga di Selat Melaka. Tuan Yang Dipertua, berkaitan isu kehadiran tentera Amerika Syarikat di beberapa lokasi di Malaysia, seperti yang saya jelaskan tadi, ianya bukanlah satu perkara baru. Malah, ianya berdasar kerjasama ketenteraan yang telah terjalin sekian lama melalui MOU antara ATM dan Amerika Syarikat. Sebagai maklumat Dewan Yang Mulia ini, terdapat sebanyak 7 jenis latihan bersama dilaksanakan oleh ATM dan Amerika Syarikat pada setiap tahun. Latihan yang telah diadakan baru-baru ini, yang dikenali sebagai Exercise Crest Strike, melibatkan trup tentera darat Malaysia dari 8 Brigade Infantry yang berpekalan di Kamp Pangkalan Cepa, Kota Baru, dan United States Army Pacific Command. Latihan ini bermula pada 13 hingga 26 September 2014 yang merupakan siri yang ke-18. Latihan ini berkonsepkan bantuan kemanusiaan dan peredaan bencana dengan izin Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR dan melibatkan seramai 795 orang anggota, iaitu 462 orang anggota dari TDM dan 333 orang anggota dari Amerika Syarikat. Tuan Yang Dipertua, berkenaan jaminan terhadap rahsia keselamatan negara, sehingga kini tidak ada petunjuk terdapatnya kehadiran perisik tentera asing ke negara kita yang terlibat dalam latihan bersama yang telah pun dipersetujui di peringkat nasional. Suka saya tegaskan di sini, kerjasama latihan ketenteraan bukannya dibuat secara ad hoc, tetapi ianya perlu melalui proses-proses tertentu, iaitu melalui perjanjian latihan di antara kedua-dua negara yang dimeterai menerusi MOU yang telah saya sebutkan tadi. Dalam pada itu, beberapa siri mesyuarat antara kedua-dua belah pihak telah diadakan setiap tahun. Di dalam mesyuarat ini, segala isu sensitif seperti isu keselamatan dan kerahsiaan negara diberi keutamaan. Malahan, dalam mesyuarat ini juga corak latihan, kekuatan anggota yang terlibat, aset yang akan digunakan, aktiviti yang akan dilaksanakan, tempat latihan dan lain-lain aspek keselamatan akan dibincangkan secara terperinci. Semua anggota ATM dan tentera asing yang terlibat akan diberikan taklimat berkaitan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan, the do's and don'ts, dengan izin dalam semua aspek. Anggota ATM juga selalu diingatkan untuk sentiasa mengamalkan prinsip perlu tahu, iaitu need to know basis, semasa berinteraksi dengan anggota tentera asing bagi mengelakkan kebocoran maklumat.
Tuan Yang Bertua, sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita adalah bebas untuk bekerjasama dengan semua negara sama ada di peringkat ASEAN atau global. Justru itu, kerajaan akan terus memperkasakan ATM selaras dengan cabaran dunia masa kini untuk menjadikan ATM sebuah angkatan yang efisien dan kredibel bagi menghadapi ancaman dari dalam dan luar negara. Terima kasih. Yang Muhammad Bakri. Terima kasih Menteri menjawab soalan saya. Di sini saya nak tanya soalan tambahan kepada Kementerian. Di sini saya nak tanya, apakah tindakan yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan terhadap kenyataan tersebut yang dikeluarkan oleh seorang Laksamana 4 bintang Tentera Laut Amerika Syarikat merangkap penasihat Tentera Laut Utama kepada Presiden Amerika Syarikat. Kenyataan dari pegawai kanan Tentera Amerika Syarikat ini tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh membawa implikasi disalah tafsir oleh negara lain berhubung dasar dua negara dan ketenteraan kita. Adakah dengan kebenaran ini kerajaan sedang memberikan isyarat bahawa dasar laut Malaysia sedang diubah daripada negara berkecuali kepada negara yang berpasi kepada kuasa besar dan kesannya terhadap hubungan negara dengan negara blok Rusia dan China, serta mengapa kerajaan hanya memberikan kebenaran kepada Amerika Syarikat sahaja, bukan kepada negara-negara lain. Minta penjelasan. Pertamanya, Yang Berhormat Bakri, bahawa kita tidak beri kebenaran. Dan itu merupakan satu kenyataan yang dibuat, yang telah pun disalah tafsir. Dan pada 10 September, Vice Admiral Thomas, Commander of the US Navy 7th Fleet, telah menerangkan kepada the Asian Naval Warfare Symposium yang telah pun diadakan di Kuala Lumpur, bahawa kenyataan ADM Grenade telah disalah tafsirkan. Kedua, tidak terdapat perjanjian rasmi antara Malaysia dengan Amerika Syarikat untuk sebarang deployment atau detachment P8 Poseidon ke Malaysia. Ketiga, koordinasi detachment P8 ke Malaysia dibuat secara case by case basis selepas kebenaran detachment diterima. Dan keempat, kemasukan P8 melalui proses kelulusan diplomatik sediada yang berkuat kuasa. Ini bermakna bahawa tak perlu kita jawab kerana Vice Admiral Thomas, the Commander of the 7th Fleet daripada US sendiri, telah membuat penjelasan bahawa ianya telah disalah taksir dan kenyataan yang telah dibuat tidak benar. Berhubung kait dengan hubungan kita dengan negara-negara lain, apa yang saya jawab di Dewan Yang Mulia pagi ini tidak bermakna bahawa kita tidak juga ada hubungan yang rapat dengan negara-negara yang disebutkan oleh Yang Berhormat Bakri tadi. Dan hanya 2 hari lepas, State Councillor Yang GC datang ke Malaysia, dan bukan banyak negara yang boleh mengimbangi geopolitik dan dapat kerjasama daripada kuasa-kuasa besar ini, dan Malaysia merupakan di antara negara yang telah dapat meniti dan juga mengimbangi kuasa ini setakat hari ini.